Boleh tutup pakai lampu yang kat depan ni sebab tak ada colour pula. Kalau siapa nak tengok colour kat situ. Tapi kalau tak ada colour kat sini lah. Asalkan dapat manfaat itu saja. Tak mengapa. Dia paling bawah sebelah kanan. Yang lain dia boleh buka lah. Kalau tak dah macam movie. Kan? Nanti tidur pula. Okay. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bagi salam tadi, ya. Semoga salam kita diterima dan juga dijawab juga salam kita oleh para malaikat yang mengelilingi kita kerana kita berkumpul di rumah Allah dan mereka sedang sibuk menulis segala kebaikan yang kita bakal dengar, yang kita bakal amalkan insya-Allah, ya. Jadi pengajian kita pada hari ini saya akan bersambung, ya. Terus sambung. Hari ini warna-warni, alhamdulillah. Colourful, semoga ceria selalu semuanya, ya, insya-Allah. Okey, kita sudah selesai bab hasad. Kita sedang masuk bab yang kelima, iaitu sifat yang tercela yang perlu dijauhkan atau dijauhi, yang kita panggil juga sebagai sifat-sifat muhlikat. Dalam bahasa tasawuf, dalam bahasa akhlak, kita panggil itu sifat muhlikat. Ada dua, satu muhlikat, satu munjiat. Siapa yang mungkin belajar dulu dekat pesantren ataupun dekat pondok ke atau mungkin belajar kitab-kitab, mesti akan belajar dua bab ni. Maksudnya bab muhlikat dengan bab munjiat, iaitu bab perkara-perkara yang boleh membinasakan kita punya amalan dan munjiat yang boleh menyelamatkan amalan kita. Jadi kita ni dah masuk bab yang kelima, iaitu bab kedekut dan sayang kepada harta. Apa maksud kedekut? Pelit, pelokek, kikir, bakhil, semualah kan. Tangkai jering kan dalam bahasa Melayu lah. Jadi kita semua tahulah semua tu satu kata yang menunjukkan betapa orang itu susah nak keluarkan. Susah nak keluarkan apa? Duit lah, harta kan, ataupun sesuatu benda yang dia sayang sangat. Tapi hari ni kita akan cakap bab sayang pada harta. Hubbul mal, dalam bahasa Arab hubbul mal. Kita akan teruskan. Jadi pengertian kedekut tu apa? Kedekut adalah salah satu penyakit hati yang perlu dihindari. Kenapa kedekut tu dinamakan penyakit hati, bukan penyakit jasad? Kerana kedekut itu mula dari hati. Dia tidak terus. Okey tak ni, kenapa ni? Nak pas-pas? Buku surat berapa? Kita cakap dengan saya. Buku surat berapa Okey. 214. Cakaplah. Tanya. Kalau tak tahu, tanya. Siapa yang ada buku, boleh buka 214. Okey. Jadi saya ulang sekali lagi. Pengertian kedekut tu apa? Kedekut dengan bakhil ni sama. Cuma bakhil ni dalam bahasa Arab. Bakhil ni dalam bahasa Arab. Pelit dalam bahasa Indon lah. Kalau kedekut dalam bahasa Melayu. Kedekut ni dalam bahasa Melayu. Kedekut ni adalah satu penyakit hati. Kenapa hati? Sebab orang tu dia tidak mudah-mudah jadi kedekut tanpa hati dia terusik dulu. Kan? Kalau kita nak derma, kita main keluar poket ke kita kira dulu? Kira dulu kan? Nak kasih berapa $10 ke? $2 ke? Nanti kan dalam tabung kan? Mesti nak keluarkan berapa kan? Sebab hati. Dia hati yang akan jatuh niat. Nak niat berapa kan? Jadi sebab tu kedekut tu bermulanya dekat hati. Jadi kalau hati kita sudah bakhil, hati kita sudah kedekut, maka badan kita akan terasa dia punya tamak dia. Terasa dia punya susah nak keluarkan duit tu. Jadi Al-Imam Al-Haddad berkata, kedekut itu ialah lokek yang melampaui batas. Ulama menyifatkan sebagai suatu cita-cita
atau keinginan untuk membolot apa yang ada pada orang lain. Okey tak? Tu. Boleh? Okey? Boleh Apakah asal penyakit kedekut? Oh, okey, boleh. Atau nak tukar dulu. Takut sakit belakang nanti kan. Ini special ni ada recliner namanya. Recliner. Okey. Jadi kedekut itu atau bakhil itu adalah lokek yang melampaui batas dan ulama menyifatkan ianya satu perasaan ataupun cita-cita ataupun kemahuan untuk membolot apa je yang ada pada orang lain. Contohnya, saya ada harta sedemikian, tapi saya nak orang lain punya harta juga. Bukan curi tau. Curi lain. Curi, kita tak ada apa-apa. Curi tu kita kosong. But we want what they want. What they have. So, kita curi. Kedekut atau bakhil ni, saya ada harta. Tapi saya tak nak dia ada harta, saya ambil harta dia. Saya nak apa yang dia nak. Itu bakhil. Awak dah ada satu, nak dua. Dah ada dua, nak tiga. Dah ada tiga, sampai habislah. Serakah. Kan? Serakah. Sebab dia memang bakhil lah gitu. Rakus betul. Rakus. Cepat betul. Rakus gitu. Ya. Memang itulah. Itu maksud dia. Orang yang bakhil ni dia rakus. Dia memang apa sahaja yang pada dia baik untuk dia, yang pada kita jahat, tak baik, dia akan ambil. Dia suka bolot hak orang. Macam gitu. Jadi, asal penyakit kedekut. Macam mana adanya penyakit kedekut ni? Sebab sayang pada dunia. Suka pada harta. Kalau kita, orang yang tak suka dunia, ataupun tak pandang harta lah contohnya. Kalau orang lain, kawan kita lah contoh, kawan kita ada banyak harta pun, kita tak akan terpengaruh. Tak akan terkesan. Sebab pada kita, ini semua dunia. Allah rezekikan dia kan. Contohnya Ibu Amy. Jutawan. Amin. Amin. Saya nampak, wah, Ibu Amy sudah jadi jutawan sekarang ni. Kan? Tapi saya pun tak nak. Saya sebagai seorang Islam, seorang kawan yang baik, kita perlu mendoakan dia kan. Kita bukan apa yang dia dapat sangat ni, kenapa Allah kasih dia jadi kaya kan? Tak boleh gitu. Kita kena mendoakan dia. Kan? Lagi satu, saya orangnya tidak terpengaruh. Tak terkesan. Jadi kalau saya nampak Ibu Amy, saya akan jadi happy untuk dia. Saya happy sebab Allah kasih dia rezeki. Tapi kalau saya orang yang bakhil, orang yang busuk hati, saya akan nampak Ibu Amy dan saya akan gitu. Kan? Saya akan gitu. Contohnya macam gitu. Contohnya lah. Tapi kat sini semua baik. Kat sini semua baik, insyaAllah. Kat sini semua baik. Kalau Ibu Amy jadi jutawan, Ibu Amy kasih kita semua duit. InsyaAllah. Amin Jadi macam gitulah. Kalau kita orang yang tak sayang pada harta, kalau siapa-siapa jadi kaya pun, kita akan terpengaruh. Tak akan terkesan pun. Pada kita, rezeki tu Allah dah kasih dah. Mungkin pada orang ni rezeki macam gini. Pada saya, rezeki saya macam gini. Mungkin tak dapat di sini, tapi dapat di sana mana? Di syurga. Di akhirat di syurga boleh. Okay. Page 214 Okay, kita baca ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Dan jangan sesekali orang yang bakhil, wala yahsabannal ladzina yabkhuluna. Jangan sekali orang yang bakhil dengan harta benda yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka daripada kemurahannya.
menyangka dalam keadaan bakhil itu adalah baik untuk mereka. Jadi orang yang kikir ni, orang yang pelit ni, orang yang kedekut ni, jangan sangka yang bila mereka menahan diri daripada mengeluarkan harta, itu adalah baik untuk mereka. Okey, kenapa Allah kata itu? Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Ya, mereka akan dikalungkan. Dalam ayat ni Allah dah berfirman yang mana kalau Allah tu berfirman akan jadi betul-betul. Mereka akan dikalungkan, maksudnya diseksa. Bukan kalung emas, tapi mereka akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Dan bagi Allah, jualah hak milik segala warisan isi langit dan bumi, dan ingatlah Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan segala yang apa kamu kerjakan. Okey, di sini saya tadi tak baca sampai habis sebab kat sini cuma sikit je. Jadi di sini nak kata apa? Kalau siapa yang bakhil dengan harta, maka Allah akan kalungkan kamu dengan harta tu, dan harta tu akan menjatuhkan kamu dalam api neraka. Macam gitu. Ada satu riwayat yang mengatakan harta kamu akan bertukar menjadi ular dan dia akan kejar kamu dan dia akan cakap inilah hartamu sampai kau masuk ke dalam api neraka. Macam gitu. Okey, jadi jangan kita sangka yang harta kita ni akan menyelamatkan kita. Tidak. Harta boleh jadi dua. Harta yang menyelamatkan kita kalau kita derma. Sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Harta yang membinasakan kita ialah harta yang kita tahan, harta yang kita ambil secara haram, harta anak yatim yang kita ambil tanpa izin ataupun memakan harta anak yatim, ya, dan juga kita mendapatkan harta tu cara haram, berjudi dan sebagainya. Itu harta yang membinasakan kita, ya. Okey, saya tak akan cakap tentang ni sebab tadi saya ada tukar sikit. Kita masuk yang ini. Okey, 3 perkara yang membinasakan. Salasu muhlikat. Perkara yang membinasakan apa dia? Syuhun muta'un wa hawaan tak dengar, tak nampak pula. Muttaba'un wa ijabul mar'i binafsi. 3 perkara yang membinasakan, iaitu kebakhilan yang ditaati. Orang ini dia bakhil. Dia taat pada dia punya bakhil dia. Hawa nafsu yang diikuti dan takjub atas dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Jadi dalam hadis ni Rasulullah berkata ada 3 perkara yang membinasakan kita, iaitu bakhil yang kita turutkan. Kita semua ada sifat bakhil. Betul tak? Is it true? True kan? Semua ada sifat yang pelit. Cuma sejauh mana kita kontrol pelit kita tu. Sejauh mana kita kontrol sifat kita nak tahan harta kita. Yang kedua, mengikut hawa nafsu dengan sewenang-wenangnya. Jangan pandukan hidup kita dengan hawa nafsu. Tidak. Pandukan hidup kita dengan ayat Quran. Dengan hadis Nabi. Itu betul. Ikut sunnah dan ikut Al-Quran. Itu 2 akan selamatkan kamu. Ya. Dan rasa takjub dengan diri sendiri. Takjub tu apa dalam bahasa Arab? Kata asal takjub tu apa? Ijabun. Siapa tahu? Takjub ni dalam bahasa Melayu. Tapi sebenarnya dia ambil kata dia daripada bahasa Arab. Takjub, ujub. Pernah dengar ujub? Apa dia? Ujub. Jangan kamu ujub dengan diri sendiri. Jangan bangga. Jangan kita bangga dengan diri sendiri. Contohnya kita ni memiliki rupa yang paling cantik sekali dalam kampung, contohlah.
Dia tahu yang dia paling cantik kan. Sebab every time orang jumpa dia, cantik lah kamu, cantik kan. Jadi kita macam rasa sombong. Kita besar kepala kan. Itu namanya kita ujub. Dan kita menggunakan kita punya rezeki yang Allah kasih tu menjadikan kita lagi sombong. Itu maknanya kita bangga diri kita. Kita ujub dengan diri kita kan. Jadi 3 benda ni akan binasakan kita. Akan binasakan kita. Okay, kita go to the next one Okay, bentuk-bentuk kebakhilan. Okay, bentuk-bentuk kebakhilan. Nampak kat sini Ada gambar ni. Dalam Islam, ni tak dalam sini, belum lagi. Masih dekat page yang sama. Belum lagi move lagi. Dalam sini tak ada. Belum ada dalam sini. Ini apa yang saya research. Tambahan daripada apa yang disyarahkan. InsyaAllah. Jadi, bentuk-bentuk kebakhilan ada 3. Yang saya research, yang saya baca juga dari kitab-kitab lain. Yang pertama, bakhil terhadap harta. Yang nampak ni kan, orang ni dia minta duit, dia pun tak nak kasih kan. Bakhil terhadap ilmunya. Macam mana tu orang yang bakhil terhadap ilmunya? Siapa boleh memberikan pencerahan? Tak diamalkan lain. Tu betul. Yang tadi ibu kata betul. Tak amalkan tu betul. Lepas tu tak dikembangkan tu sama. Tidak mahu berkongsi ilmu. Dia ada ilmu. Contohnya dia tahu masak. Apa yang paling susah nak masak? Bubur? Paling susah nak masak bubur, betul tak? Okey lah, untuk ibu lah. Mungkin paling susah nak masak bubur. Okey, paling susah nak masak tu apa? Siapa tahu? Siapa yang boleh? Okey lah, lain orang kan lain cara kan? Okey. Menurut ibu, paling susah apa masaknya? Yang halal yang halal. Masak rendang. Okey, lama kan? Okey, yang paling susah lah rendang lagi. Kari. Okey, lagi selain daripada tu mesti ada banyak kan makanan yang biryani, okey, tak kisah masak bubur ke, biryani ke, rendang ke Yang penting susah masaknya. Jadi kalau kita tahu ilmu tu dan orang minta kita, ajarlah kita kan. Kita tak nak. Itu makna kita bakhil ilmu. Itu makna kita yes, betul. Bukannya kita nak jualan pun, contohnya kan, nak masak kat rumah je kan, contoh. Jadi dia tak nak kasih, jadi kita ni kategori orang yang bakhil ilmu. Itu pun bakhil juga, kedekut juga. Kedekut bukan pada harta je Jangan kita salah faham tau. Kedekut boleh jadi pada harta, ilmu dan hak saudara. Contohnya, saya jumpa dengan ibu kat luar. Saya nampak ibu. Ibu nampak saya. Tapi tak bagi salam. Adakah kita ni orang Islam? Kita orang Islam, kan? Pakai tudung, pakai jubah, kan? Tapi bila jumpa, tak bagi salam. Bukan lupa. Contohnya malu. Ini contoh tau. Dia bukan betul-betul tau. Jangan salah faham. Bukan betul pun. Maksudnya, contohnya, okey lah, bukan kat sini lah, kat luar lah. Saya jumpa kawan saya, contohnya kat luar. Saya jumpa dia, tapi saya nampak dia, saya tak bagi salam. Kalau kita tak nampak dia, tak apa. Dia nampak kita tak nampak dia, tak apa. Tak kisah. Sama-sama nampak lah. Okey lah, paling contoh yang paling senang. Dalam lift. Takkan tak nampak dalam lift. Kan? Mana ada orang pusing belakang pula? Tak ada. Mesti nampak punya kan? Keluar masuk mesti nampak kan? Okey. Contohnya saya dalam lift.
Yang masuk ni mungkin kawan saya. Mesti kita akan cakap Assalamualaikum kan. Itu maksudnya kita telah memberikan hak dia. Sebab hak orang Muslim mesti bagi salam. Kalau diundang majlis perlu datang. Kecuali sakit. Kecuali kita ada benda-benda lain yang perlukan kita punya kehadiran. Itu lain. Tapi antara hak-hak orang Islam, kalau nampak, jumpa, bagi salam. Tak kisah siapa dulu. It's okay who start first. Saya nampak awak, saya bagi salam. Atau awak nampak saya, awak bagi salam. Tak kisah. Asalkan kena bagi salam. Lepas ni kena semua kasih salam lah. Yang kedua, kalau diundang, kita kena datang. Kalau kita tak ada apa-apalah, kecuali kalau kita ada keperluan syar'i yang tak dapat kita dapat hadir, tak apa, tak kisah. Yang ketiga, kalau kita sakit, kalau ada saudara kita sakit, kita perlu ziarah. Kita kena memenuhi hak dia dengan ziarah. Kalau kita kerja atau jauh, tak mengapa. Kita send WhatsApp je lah. Cakap semoga cepat sembuh kan. Rest well gitu. Itu okey. Asalkan kita menampakkan diri kita memenuhi hak saudara mara kita. Ada soalan setakat ni? Yes, betul. Kalau kita masak pun batuk. Jangan pula nanti satu orang saya pening semua pergi rumah dia pula. Tak payah. Maksudnya boleh setakat di WhatsApp aja kan. Itu pun dah kira memenuhi hak. Itu pun sudah memenuhi hak saudara. Awak bayangkan awak sakit, tak ada orang cakap apa-apa. Sedih tak? Mestilah tak boleh corona kot. Kan? Tak ada orang pun nak jenguk kan? Maksudnya macam gitu Kalau kita ada yang sakit, kita ziarah. Kalau tak boleh, cukup send di WhatsApp dan kita mendoakan dia. Jangan lupa mendoakan saudara mara kita. Ya? So far okay? Boleh Ni senang je. Kedekut ni senang je. Sebab saya tahu dia tidak perlu explain yang banyak lah. Okay. Kat sini ada apa? Rasulullah SAW menyatakan perbezaan antara orang yang pemurah dan orang yang kedekut ataupun bakhil. Ni dalam page, ada kat sini. Dalam page 217. Dalam page 217. Yang tadi tu, yang salah satu muhlikat ada dalam page 216. Jadi Rasulullah bersabda daripada Sayyidatah Aisyah mengatakan orang pemurah ni, orang yang dia dermawan, dia akan dekat dengan Allah SWT. Tapi kalau orang yang kedekut, dia akan jauh daripada Allah. Sebab apa? Sebab bila orang tu kedekut, dia tak akan mendapatkan pahala melalui hartanya. Dia akan jauh daripada Allah SWT. Yang kedua, orang yang pemurah, dia akan dekat dengan manusia. Sebab orang tahu yang dia ni bukan pelit. Dia ni tak kalkulatif. Tahu tak? Kalkulatif apa? Dia suka hitung-hitung. Contohnya, ni lah saya kirim ibu, siapa nama? Ibu Risti. Risti Mbak Risti. Apa beza? Okay. Sorry. Semua saya panggil ibu Tadi ibu ke mbak? Masih mbak. Okay, maaf maaf. Jadi Mbak Risti, saya kirim Mbak Risti belikan air. Contohnya air ni $2 lah contohnya.
Jadi mak dah belikan saya. Dah biasa. Jadi mak belikan saya air ni. Lepas tu dia kata, okay, $2. Itu orangnya dia suka kira-kira lah. Dia suka berkira. Contohnya gitu. Tak boleh gitulah. Tapi contohnya, kalau saya kirim tu benda yang mahal. Contohlah, okeylah saya suruh orang belikan iPhone contohnya. Mestilah kita kena minta duitnya, kan? Kalau benda kecil-kecil macam gini, air, benda yang kita boleh kita niatkan, kita infak. Itu jangan kita jadi orang yang suka hitung-hitung. Sebab kadang-kadang apa yang kita niatkan tak apa, kita sedekahkan. Itu mungkin dapat menjadi asbab kita terselamat dalam syurga. Sebab nanti bila kita di dalam di yaumil qiyamah, dalam pertimbangan al-mizan, nanti tiba-tiba ada je amalan-amalan kita yang ditunjukkan yang kita lupa pun sebenarnya. Rupanya dulu aku pernah derma, tapi aku lupa sebenarnya aku derma ni aku buat tiba-tiba. Aku niat derma ni tiba-tiba sebab aku nak belikan air untuk orang ni, contohnya. Benda tu sebenarnya kita rasa kita boleh lupakan, tapi Allah tak pernah lupa. Everything yang kita buat, baik ataupun tak baik, Allah akan tahu dan kita akan diperlihatkan segala kebaikan kita dan kejahatan kita. Hatta contoh kita kasih kucing makan pun itu boleh menjadikan kita punya berat timbangan kepada syurga. Awak imagine kita punya timbangan kita, pahala dan dosa sama level. Tak tahu ni nak mana syurga ke neraka. Sebab dah sama level dah. Tiba-tiba Allah kata, ingat tak? Dulu kamu pernah kasih kucing makan. Padahal time tu kamu tak ada duit pun. Tapi sebab kamu kasihan dengan makhluk aku yang kucing tu, turun. Maksudnya masuk syurga. Sebab kamu kasih makan kucing je. Jadi jangan jadi orang yang kritik. Jangan jadi orang yang bakhil. Jangan lepas ni semua pergi makan kucing pula. Itu contoh je. Kasih makan orang lagi bagus. Tak kisahlah kasih makan apa pun. Kat rumah ada pokok-pokok tak? Ada banyak kan? Pohon-pohon. Pohon. Tanam-tanaman lah. Kita kasih air kat tanah tu, itu pun menjadi asbab dapat kebaikan. Sebab apa? Sebab pohon-pohon tu adalah makhluk Allah juga. Dan pohon ni lagi hebat dia sebenarnya. Sebab mereka berzikir, bertasbih kepada Allah. Jadi kita kasih dia hidup, dia akan bertasbih untuk kita sebenarnya. Nak tak kita? Nak tak? Nak kan? Bila kita meninggal dunia, pernah pergi kuburan kan? Kenapa orang tanam pokok atas kubur? Kenapa? Kenapa orang letak air? Bukan sedekah je, tapi kenapa orang tanam air dekat atas kubur? Kasih orang dalam tu sejuk. Betul ke? Betul. Kenapa kita bila orang meninggal, kita bawa air, kita air dekat kubur? Kenapa? Adakah orang kat bawah tu haus? Kenapa? Sebab dengan apa? Kenapa meringankan apa? Meringankan apa? Dengan apa? Dengan air? Bila kita, saya rumuskan macam gini lah, yang saya faham gini mungkin samalah, kita cuma tak tahu cara penyampaian gini. Yang saya faham gini, kenapa kita tanam pohon-pohon itu dan kenapa kita letak air agar tumbuh-tumbuhan tu dapat tumbuh dengan baik, dan setiap kali mereka bertasbih dia meringankan untuk yang si bawah tu. Sama tak? Sama kan kita? Macam gitulah. Sebab tu bila untuk orang yang si mati saja mendapat manfaat, apalagi yang kita masih hidup. Kita sendiri yang siramkan untuk dia. Kita pun mendapatkan barakah dia.
dia bertasbih untuk kita juga. Macam gitu. Tapi jangan sebab kita siram pokok, kita tak payah tasbih lah hari ni. Kita pun kena tasbih juga. Kan? Macam gitu. Asalkan dia benda yang hidup, living things, boleh. Jangan bunga bedek-bedek lah. Bunga plastik tak ada. Bunga plastik dia tak boleh zikir. Bunga yang hidup. Contoh kita tanam apa? Ros. Lagi? Kemboja. Kemboja, boleh. Tak kisahlah. Asalkan dekat kubur. Dekat rumah lah. Kat rumah boleh lah. Kat rumah boleh. Buah-buahan tu pun tumbuh-tumbuhan juga kan. Kita tanam tomat kan mungkin. Tanam apa lagi? Macam itulah kat rumah lah. Kat kubur lain lah. Kubur tu mungkin kita letak lain kan. Tanam-tanaman yang lain. Yang senang tumbuh. Kalau kita dia colour putih kan? Bunga tu. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Nak tanam apa-apa pun tak ada masalah. Dekat atas kubur tu tak ada masalah. Jadi kalau kita bunga rampai macam mana? Dekat atas ke dekat tepi? Oh boleh, tak ada masalah. Boleh. Yang paling bagus kalau kita tanam terus dari akarnya. Itu paling bagus. Jadi bila dia tumbuh tu, itu yang menjadikan selagi mana dia ada tumbuh kat situ, selagi tu dia akan sejukkan yang dalam lah. Maksudnya dia akan memberikan manfaat untuk yang si bawah tu. Macam gitu. Ya, okey? Orang pergi kubur nak baca Yasin lah, kita makan pisang kat situ. Tak boleh lah. Pisang boleh pergi kat kedai dia. Okey? Tadi orang yang pemurah, dia akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia dan jauh dari neraka. Orang yang kedekut, dia jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh dari syurga dan dekat dengan api neraka. Di sini Rasulullah kata seseorang yang jahil tetapi pemurah lagi Allah sayang daripada orang yang abid. Apa tu abid? Siapa itu abid? Abdullah. Abid. Abid tu adalah hamba Allah. Abid tu hamba Allah. Kita semua abid tak? Yes. Saya abid. Awak pun abid. Abid tu hamba Allah. Jadi seorang hamba Allah tapi bakhil. Orang yang jahil, maksudnya orang yang tak ada ilmu agama tapi dia suka derma. Lagi bagus daripada orang yang berilmu tapi dia bakhil, kedekut. Lagi Allah tak sayang. Walaupun dia ni berzikir, wirid, baca Quran, tapi dia bakhil. Maka orang macam gini Allah akan jauh daripada dia. Sedangkan orang yang jahil, contohlah dia ni mungkin solat pun jarang-jarang kan. Bukan sengaja tapi terlupa. Puasa sunat pun ponteng-ponteng contoh tapi dia suka derma. Dia paling suka derma. Maka dia paling Allah sayang sebenarnya. Sebab mungkin derma dia tu boleh menjadikan dia baik nanti di masa akan datang. Sebab tu dalam Islam ni, kalau kita rasa kita ni tak baik, cari satu benda yang kita boleh buat, benda yang baik tu sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang hidup kita. Cari satu benda. Okey. Jadi seterusnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, as-sadaqatu burhanun.
sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Sedekah tu bukti yang nyatalah sekiranya kita mengaku kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mesti ada buktinya. Kan? Jadi buktinya apa? Dengan kita bersedekah. Macam itu. Kenapa sedekah yang bukti? Kenapa bukan solat? Kenapa bukan puasa? Contoh, kenapa Allah kata, kenapa Rasulullah kata sedekah tu bukti? Solat pun bukti. Tapi kenapa sedekah tu? Betul. Sebab solat tu kita just keluarkan kita punya energy. Masa kita. Puasa pun sama. Kan? Kita tahan lapar, dahaga, tahan perut kita. Kan? Tapi kalau sedekah, kita kena keluarkan apa yang dalam poket kita. Tu yang susah tu. Kan? Paling susah adalah sedekah tu bila dah ada duit dalam poket, susah nak keluarkan. Sebab itu sedekah tu burhanun. Sebab tu sedekah tu perlukan pembuktian. Apa ni? Kita tengok. Ada 4 pertanyaan kepada hamba pada hari kiamat. Tidak akan bergeser 2 tapak kaki. Contohnya ni, kaki. Tidak akan bergeser. Maksudnya tak akan berganjak. Tidak akan berganjak 2 kaki kita, ya, pada hari kiamat sampai dia ditanya. Apa yang akan ditanyakan? Tentang umurnya. Apa yang kamu habiskan? Okey. Okey tak? Terkejut Mungkin terkejut. Hadis ni lah mungkin terkejut. Saya faham kan. Terkejut kan. Umur aku macam mana aku nak habiskan ni kan. Macam gitu kan. Kena minum air lah saya rasa. Minum air. Okay. Yang kedua, Allah akan tanya yang pertama tadi apa yang telah engkau habiskan dengan umurmu? Kalau kamu hidup 50 tahun, kamu hidup 60 tahun, kamu hidup 100 tahun sekalipun, 1000 tahun sekalipun, ya, apa yang telah kamu habiskan? Macam gitu. Yang kedua, tentang ilmu kamu. Apa yang telah engkau dapatkan dan bagaimana engkau amalkan. Hari ini kita baca tentang kedekut. Jadi lepas kamu keluar ni, apa yang kamu akan lakukan? Adakah kamu akan bertambah pemurah ataupun malah bertambah bakhil? Nanti akan tanya tau. Nanti akan ditanya. Nanti. Semua ilmu yang kamu dapat, kamu akan ditanyakan. Yang ketiga, tentang harta kamu. Kamu kerja, kamu dapat duit, kan? Apa yang kamu lakukan dengan harta tu? Saya kirimkan kepada family. Saya sedekah kepada masjid. Saya bagi anak-anak yatim. Saya zakat. Semua akan dipertanyakan harta kita. Dan yang keempat, apa yang kamu lakukan dengan tubuh badan kamu. Kalau kita sihat, kita akan ditanya, tangan kamu buat apa? Kaki kamu buat apa? Mata kamu buat apa? Semua akan ditanya dan tidak akan berganjak kamu daripada tempat kamu diri hari itu kecuali kamu dah ditanya 4 ni. Ini pertanyaan yang wajib ditanya kepada semua hamba-hamba. Kita semua akan ditanya. Okey? Jadi, adakah Islam itu tidak menggalakkan kekayaan? Sayyidina Amr bin Al-As berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal mal as-salihu lirrajul as-salih." Sebaik-baik harta yang baik itu ataupun sebaik-baik harta yang bermanfaat itu adalah dimiliki oleh laki-laki, bukan laki-laki lah, oleh orang-orang yang soleh. Sebab kalau orang yang soleh, orang yang beriman, orang muslimah yang beriman, dapat harta je, dia akan sedekah. Dapat harta je, dia akan buat something lah. Dia akan ketepikan untuk family. Dia akan belanja family dia contohnya. Dia akan belanja kawan-kawan dia mungkin. Itu ada manfaat. Tapi kalau orang yang tidak beriman, dia akan dapat harta, simpan. Dapat harta, simpan. Lepas tu, nak orang punya pula.
Kan? Dia suruh orang belanja pula. Padahal dia ada banyak duit. Gitulah. Ini orang yang tak beriman. Gitu. Mukmin yang terkenal kekayaannya. Nabi Muhammad SAW. Kita selalu ingat yang Nabi ni orang yang miskin. Tidak. Nabi sebenarnya orang yang kaya. Selepas baginda Rasulullah SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, kan ada bisnes kan? Sayyidatina Khadijah kan dia seorang yang businesswoman yang antara yang paling kaya dekat Mekah. Jadi bila berkahwinnya Nabi Muhammad, dia jadi orang yang kaya raya. Jadi Nabi ni dia akan buat bisnes dan dia menjadi orang yang kaya dan selalu derma. Kenapa jatuh miskin? Sebab orang-orang Mekah time tu tak suka Islam. Jadi mereka boycott bisnes yang telah diajukan ataupun telah dibuat oleh Sayyidah Fatimah. Sebab tu jadi miskin. Bukan sebab mereka tak tahu bisnes, tidak. Sebab mereka diboycott, itu je. Kalau misal kata Mekah tu semua orang terima Islam, Nabi akan menjadi orang yang paling kaya sekali. Sebab tak perlu risau tentang duit. Yang kedua, Osman bin Affan. Kenapa saya kata beli perigi? Siapa tahu cerita ni? Ada tapi lupa? Osman bin Affan sampai sekarang, awak imagine sekarang is 1444 Hijrah. Means dah 1000 tahun lebih lah. Sampai sekarang perigi Sayyidina Osman masih ada kat sini, kat dunia. Imagine kita derma hari ni, 1000 tahun akan datang masih ada derma apa yang kita dermakan. Pahala mengalir sampai bila-bila. Inilah perigi Sayyidina Osman bin Affan. Siapa yang pernah pergi umrah ke haji akan pergi dekat perigi dia. Dekat negeri Mekah tu. Antara Mekah dengan Madinah tak silap. Antara Mekah dengan Madinah tu ada satu perigi yang mana Sayyidina Osman dia beli untuk kasih minum orang-orang mukmin masa tu. Time tu mereka pergi perang. Perigi tu milik orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ni tak nak kasih. Tapi Sayyidina Osman, antara orang yang paling kaya dekat Mekah, dia beli perigi tu dengan harga yang mahal sekali. Lepas tu apa dia buat? Dia bukan charge tau. Kalau saya ada satu kilang, contoh saya ada perigi air. Siapa nak bayar 10 sen contohnya? Kan? Saya beli apa? Saya punya business kan? Saya boleh turn into business. Sayyidina Osman boleh je nak buat macam itu. Tapi tidak. Dia punya iman kepada Allah dan Rasul, dia beli dengan harga mahal, dia kasih percuma untuk orang Islam. Sampai sekarang perigi tu masih ada. Dan masih boleh minum air dia. Dia punya air dia air Zam-Zam. Tapi bukan dari perigi Zam-Zam. Tapi air dia tu ada mengalir. Ya. Sampai sekarang tau pahala dia mengalir. Jadi nak tak kita jadi macam dia. Kita derma, contohlah kita derma something sekarang ni, 1000 tahun akan datang, 2000 tahun akan datang, masih ada lagi benda tu. Pahala berjalan untuk kita. Itu menjadikan kita asbab untuk masuk ke syurga. Sebab benda tu ada. Kita memberi manfaat kepada orang lain macam itu. Kita buat masjid. Masjid tu sampai bila-bila, sampai kita meninggal pun, 10 tahun akan datang, 50 years akan datang, still ada masjid tu. Selagi mana masjid tu ada, selagi mana apa yang tempat kita wakafkan ada, kita mendapatkan pahala untuk yang kita dermakan tu. Ada soalan? Ayo, kita nak bina masjid tak? Bukan bina masjid yang itu. Kita bina masjid. Kita, siapa yang ada kelapangan, mungkin ada kelebihan wang, wakaf untuk masjid. Wakaf untuk masjid. Sebab menjadikan kita asbab mendapatkan pahala nanti. Yang ketiga, yang last kali, kenapa saya tak merangkak ke syurga ni? Siapa Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni? Kenapa saya kata merangkak ke syurga? Kenapa? Mesti ada story dia. Siapa pernah? Kat TikTok ke,
Mesti ada cerita-cerita gini kan? Macam mana? Sebelum dekat TikTok, benda ni semua ni ada kat kitab. Banyak kat kitab. Jadi, Abdul Rahman Al-Auf ni, dia pernah mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abdul Rahman Al-Auf ni, dia akan masuk ke syurga. Tapi dia akan merangkak. Dan dia akan menjadi orang yang paling akhir sekali masuk syurga. Masa tu. Jadi dia rasa macam, kenapa Sebab dia takut lah kan. Sebab dia takut, sahabat-sahabat Nabi ni, dia paling sensitif. Dia paling sangat terasa kalau dia buat salah. Jadi dia lekas dia akan cuba untuk buat kebaikan. Jadi bila Abdul Rahman bin Auf ni, dia dengar je hadis Nabi, dia terus ambil harta dia, sedekah. So dia kosong, dia dah zero balik. So Abdul Rahman Al-Auf ni, dia terkenal dengan harta dia yang paling banyak sekali. Dekat Mekah, dia paling kaya. Kira tiga-tiga ni, Nabi Muhammad, Sayyidina Osman, Sayyidina Abdul Rahman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar, semua ni orang-orang kaya sebenarnya. Tapi mereka semua jadi miskin kerana mereka memberikan harta kepada Islam. Untuk peperangan, untuk beli orang, untuk membeli hamba tawanan, untuk membebaskan orang-orang Islam supaya jangan jadi hamba. That's why diorang punya harta habis macam gitu. Tak boleh samakan situasi yang dulu dengan sekarang. Tidak. Sekarang tak ada hamba. Kan? Kita dengan duit kita yang ada ni, kita mampu tak nak bebaskan orang-orang dekat Palestin? Tak mampu. Tapi mereka dengan harta yang banyak, mungkin mampu. Macam gitulah banyak harta mereka. So mereka dah buat benda tu dulu. Sebab tu mereka ada harta je, kasih. Jadi miskin balik. Tapi yang peliknya, Abdul Rahman Al-Auf ni, dia setiap kali dia miskin, dia akan jadi kaya balik. Sebab apa? Sebab doa Rasulullah kepada dia. Dia ni pandai buat bisnes. Bila buat bisnes dia menjadi. Bila menjadi dia kaya. So bila kaya je, dia teringat, alamak, kalau kaya sangat ni nanti merangkak ke syurga ni. Dia tak nak. Kan? Dia nak kalau boleh cepat-cepat masuk syurga. Jadi, dia tak nak merangkak ke syurga, maka setiap kali dapat harta, dia terus kasih. Half of the harta, dia kasih pada orang miskin. Half. Kalau dia ada 1 juta, mungkin 500 million, ribu dia akan kasih pada orang. Macam gitu je. Lagi half mungkin untuk keluarga dia atau mungkin untuk Rasulullah. Macam gitulah. Senangnya sahabat-sahabat ni kasih harta kepada Islam, kepada Allah. Kita mungkin susah sikit. Sebab kita ada maaf. Macam itu, ya. Jadi next, sesuatu harta itu menjadi buruk jika harta itu mengajak kita kepada maksiat. Kita ada harta banyak, tapi harta kita ni membawa kita kepada keburukan sebab kita bermaksiat. Ataupun dia mengajak kita untuk berseronok-seronok dengan benda yang harus ataupun halal. Contohnya halal tak kalau kita pergi shopping? Cakap shopping ni semua senyum. Kenapa? Saya ni macam saya je ni. Kan? Halal tak kita pergi shopping? Saya dengar halal. Okay. Shopping tu halal ke harus? Apa hukum shopping? Nak tanyalah ibu-ibu. Ibu-ibu dan abah-abah. Apa hukum shopping? Makruh. Okay. Lagi? Saya suka dengar pendapat-pendapat orang. Okay. Kita belajar. Kita sama-sama belajar. Discussion. I like to have discussion. Apa hukum? Yang suka shopping temannya setan. Siapa cakap ni?
Dalil mana kamu ambil ni? Ya Allah. Jangan sembarang. Okey, ada yang kata wajib. Ada yang kata makruh. Yang perlu saja kan? Okey, lagi? Apa lagi? Contohnya shopping bag. Tak kisahlah apa pun. Shopping. Apa hukum shopping? Tak ada answer yang salah. Jangan takut tak ada answer salah pun. Saya nak tahu je apa pendapat ibu dan bah semua. Ya. Selain daripada NTUC? Yelah, tak kisah pun. Apa hukum dia sebenarnya shopping? Kita pergi mall. Apa? Contohnya kalau kita tak perlu benda tu, tapi kita nak beli. Contohnya. Beli dia kaos kaki. Ya. Jadi shopping tu dia boleh jadi banyak hukum. Kan? Yang paling kita tahu shopping tu jadi haram kalau kita shopping tu kita melebihi wang yang kita ada. Sampai kita hutang, sampai tak boleh bayar, sampai kita menyusahkan orang, tak boleh. Itu jadi haram. Ataupun kita shopping dekat tempat yang haram lah. Dekat maaf kata kasino ke mana-mana lah, tak boleh. Area-area yang boleh shopping kan, tak boleh situ. Kita tak boleh shopping kat situ lah. Shopping adalah perkara yang harus sebenarnya. Dia harus sebab kita ada kebutuhan. Kita perlu beli kaos kaki, tudung, jubah, shampoo, sabun kan, coklat, semua nak belilah, makan semua kan. Jadi bolehlah beli. Boleh beli sebenarnya. Dia harus untuk kita shopping sebenarnya. Dan dia perkara yang halal kan. Tapi shopping ni pun jadi haram sebab kita membeli perkara yang berlebihan. Contohnya kita beli tisu. Haram ke halal beli tisu? Halal. Harus kan beli tisu? Kan kalau kita makan nak tisu kan? Takkan kita makan kita main tudung kan? Comot lah kan nanti orang nampak macam orang kata ni pattern baru ke? Bukan, tapi ni bekas lap mulut sebenarnya. Tak boleh lah gitu. Jadi beli tisu halal kan? Tapi apa hukum beli tisu 10 tahun? Then you buy a bulk of tissue for 10 years. Jatuh haram kan? Sebab apa? Membazir. Dan tak ada manfaatnya. Sebab tu kena faham ilmu fikih. Benda yang halal kita buat sikit-sikit kan? Kita beli sikit-sikit gitu. Tapi kalau kita kena beli stokin, kasut. Ya. Beli. Yang itu maksudnya apa orang ambil? Itu memang kehabisan. Kalau time corona tu memang COVID tu memang perlulah kan kita beli. Tapi itu pun satu. Time COVID tu kita nak beli, jangan beli yang terlalu banyak sangat sampai 10 tahun. Tak make sense lah. Maksudnya faham. Itu tapi sampai 10 tahun? Taklah kan. Paling-paling setahun lah. Setahun tu kira pada saya masuk akal lagi. Kan? 5 tahun macam pelik sikit. Kan? Kenapa nak 5 tahun kan? 10 tahun lagi tak masuk akal lah. Jangan rosak lah tisunya. Nak pakai tisu banyak-banyak pun kenapa kan? Unless kita buat jualan lah lain.
Okey, suatu harta itu menjadi buruk jika ia melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, akhir sekali ada tinggal lagi 2 slide. Ni doa yang selalu kita baca. Kadang lepas solat pun kita baca. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, beliau menceritakan, aku pernah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau turunnya bencana, seringkali aku mendengar Rasulullah membaca ayat ini. Sama-sama boleh kita baca? Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal junub wal wadala'il daini wa ghalabatir rijal. Jadi apa yang didoakan ini ialah, ya Allah, dia lain sikit. Ada doa yang ada tambahan kat situ. Tambahan apa? Tambahan apa ni? Dari lilitan hutang. Kat situ. Jadi doa ni adalah untuk berlindung daripada rasa sedih. Jangan sedih lah kakak. Kesat-kesat yang mata jangan sedih. Jangan sedih. Siapa yang sedih, siapa yang gundah gulana, siapa yang kemurungan kan, baca doa ni. Siapa rasa lemah, siapa rasa malas, baca doa ni. Siapa rasa dia ni miskin, bukan miskin maksudnya, dia ni bakhil, bukan miskin. Siapa rasa dia ni bakhil dan dia ni penakut, sikit-sikit takut kan, baca doa ni. Siapa yang banyak hutang dan dia rasa dia dizalimi oleh orang yang berkuasa, orang lain, baca doa ni. InsyaAllah nanti Allah akan bantu. Dan doa yang akhir sekali, yang ini. Cuba baca, bismillah. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wa a'mali wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, amal-amal dan hawa-hawa nafsu. Jadi ini doa yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa agar kita terlindung daripada kita punya hawa nafsu yang kadang-kadang dia mengajak kepada perkara yang tak baik. Hawa nafsu dia akan ajak pada satu benda je, jauh daripada Allah. Itu je. Kecuali hawa nafsu yang mengajak kita kepada kebaikan lah. Itu lain. Okey. Jadi kesimpulannya apa? Kedekut itu adalah sebahagian penyakit hati yang tercela dan perlu dijauhkan. Banyak dari kalangan umat terdahulu binasa kerana sifat bakhil. Dan orang yang kedekut itu adalah orang yang sayang kepada dunia. Memiliki harta dan harta yang banyak tidak dicela, asalkan tahu cara mengendalinya. Nak jadi jutawan, boleh. Nak jadi kaya raya, boleh. Asalkan tidak jauh daripada Allah. Kita nak harta banyak, boleh. Kita buat madrasah, kita buat masjid. Itu paling bagus. That is the best thing. Kita banyak harta, tapi kita buat contohnya peternakan kambing. Lepas tu kita jual kambing dengan harga yang paling murah sekali. Itu bagus. Sebab kita menjana ekonomi Islam untuk kasih orang Islam yang mungkin kurang kemampuan makan kambing ataupun makan daging. Kan? Itu benda yang bagus.
Orang mukmin akan berusaha untuk memiliki harta agar dapat memberikannya kembali kepada jalan Allah. Di sini kita kena faham. Maksud Allah atau Rasulullah bukan maknanya kita ni kena jadi orang miskin. Tidak. Kita kena usaha jadi orang kaya. Sebab kita bila dah kaya, kita kena kasih balik kepada Allah dengan cara kita bersedekah kepada orang-orang yang miskin. Macam gitu. Tapi jangan sampai kita judge ataupun kita kata awak ni miskin, awak tak usaha. Tak boleh gitu. Sebab rezeki dia macam gitu. Kadang sebab rezeki dia Allah kasih bisnes tak jadi. Dia buat bisnes apa pun tak jadi. Kan? Kita pula bisnes kita jadi. 1-2 bisnes jadi. So, lain rezeki. Jadi kita ni yang ada rezeki lebih, kita kasih orang yang tak berkemampuan. Macam gitu. Betul. Siapa yang tidur lepas subuh, dia akan susah rezeki nak masuk. Kenapa? Sebab rezeki yang paling berkah sebenarnya lepas subuh tu. Lepas subuh tu paling banyak rezeki masuk. Allah kasih banyak rezeki turun ke bumi. Jadi lepas subuh kita dah boleh start kerja lah. Kan? Kadang kita mungkin nak kemas kan, kemas sikit kan. Tapi mestilah kita berehat, bukan tak berehat kan. Okey, dalam kita mencari harta, waspadalah dengan bisikan syaitan yang menyuruh kita memperbanyakkan harta dengan cara menahan. Means tak nak keluarkan duit ataupun dengan cara yang mungkar. Means kita curi orang punya duit ke, kita menipu orang dengan skim untuk dapat duit cepat kan. Itu pun salah sebenarnya. Maaf kata siapa yang masuk skim cepat kaya, contohnya skim cepat kaya, itu semua penipuan. Tak ada harta. Contoh I give you $1, you will get $10 back. No. Tanpa kerja contohnya. Tak boleh. Itu mana judi. Itu penipuan. Tak boleh. Yes. Haram. Betul. Last kali, sayang kepada dunia adalah punca segala keburukan. Sayang kepada dunia, punca segala keburukan. Orang yang zuhud, orang yang qanaah, orang yang dia rasa cukup je. Qanaah tu cukup. Everything is enough for me. Itu adalah orang yang akan disayangi oleh manusia. Sebab orang akan dekat dengan dia. Because orang tak rasa macam dia ni competition. Dia tak kira kerana kita dekat dengan orang because dia senang dengan kita. Kita tak rasa yang dia ni asyik nak compete je. Kan? Kalau contohnya saya ni pandai macam gini, dia pun nak lebih baik gitu. Bagus sebenarnya, tapi tak boleh jadikan benda tu sebagai alasan untuk pergaduhan. Tak boleh. Contohnya saya ada harta. I have 1,000. Contohnya lah I have 1,000. Dia pun ada 2,000. So dia rasa macam kena compete, nak kena ada banyak lagi daripada dia. Tak boleh gitu. Kenapa nak kena compete? Kita rasa bersyukurlah apa yang kita ada. Kan? Adakah dengan dia punya 2,000 ataupun 1,000, adakah dengan duit yang saya ada ni, saya ni menjadi orang yang disayangi oleh Allah ke? Tidak. Sebab kamu tahan harta kamu. Kalau kamu keluarkan harta kamu, itu yang dikatakan orang yang beriman. Jangan tahan harta kita. Jangan jadi orang yang bakhil. Sebab orang yang bakhil tu orang yang tahan harta. Tahan harta, lepas tu dia nak ambil hak orang pula. Dia nampak dia punya ada duit banyak kan, kena nak ambil lagi lah gitu. Contoh yang paling senang lah kita kalau pergi majlis orang makan, pergi makan buffet kan, kita ambil apa yang makanan yang paling sedap sekali? Buffet. Contoh dessert lah, dessert. Kacang. Pecel lah okay. Pecel okey lah, kita nampak ada banyak pecel dekat buffet tu kan. Kita ambil satu pecel. Dalam hati kalau aku ambil satu ni, mesti nanti orang ambil lah yang banyak ni kan. So ambil lagi. Ambil lagi. Kan?
Belum habis apa yang kita makan, kita nampak orang tu baru nak tuang pecel yang baru contohnya, kita nak pergi ambil pula. Itu orang bakhil. Sebab kita punya harta, kita masih ada lagi pecel ni. Tak habis lagi ni. Bukan 1 pinggan, 2 pinggan. Belum habis. Habis dia dah aim yang baru punya pula. Tak boleh lah. Sebab bila kita bakhil, bila kita ambil banyak-banyak, kita sebenarnya mengambil hak orang. Macam gitu punya kecil dia nampak kecil tau. Makanan je. Tapi dia sebenarnya reflect kita punya hati kita. Dia reflect how sifat kita. Rakus ke tidak, kita ni bakhil ke tidak. Macam itulah. Just because of pecel. Makanan je. Ya? Ada soalan lain? Ada soalan tentang bakhil? Al-bukhul. Saya. Menabung? Boleh, tak ada masalah. Kira maknanya kamu ada simpanan kan? Simpanan untuk anak kecil. Yang masa kecil kan? Menabung tu untuk apa? Dia punya sekolah. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Kita ada harta kan, kita ada gaji, kita masukkan sikit untuk simpanan dia. Boleh, tak ada masalah. Lagi? Boleh. Siapa ada resepi bubur? Boleh kongsilah. Ilmunya boleh kongsi. Siapa? Mungkin ada temannya tadi tak tahu masak bubur kan? Bubur. Okay, bukan minggu depan. Bulan depan insyaAllah InsyaAllah kalau direzekikan lagi, kita berjumpa. Kita akan bercakap tentang Hubbul Jah. Hubbul Jah tu cinta pada jawatan. Cinta pada pangkat. Cinta pada status. Status. Kira dia nak jadi orang yang ada kedudukan. Kalau tak ada kedudukan, dia tak nak. Kita akan cakap pasal tu. Yes. Boleh? Khalas? Tutup Khalas. Okay, baik. InsyaAllah. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Amin. Shopping dekat Shein. Pernah shopping. Saya sendiri shopping.